Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Wahai Tuhan kami, jauhlah kami daripada syirik, syirik besar dan syirik kecil. Jauhlah kami daripada sifat-sifat mazmumah. Jadilah kami orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Malam ni kita baca tajuk nombor 1 daripada syirik kecil, ialah riak. Ialah riak. Kalimah riak ni adalah kalimah Arab dengan makna menunjuk-nunjukkan, perlihatkan, daripada kalimah ra'a. Ra'a ni maknanya melihat. Ra'a yara ria'an. Fi'il madhi dia ra'a. Fi'il madhi mudhari' dia yara riak. Ara yuri riya'an, daripada kalimah ara yuri riya'an, memperlihatkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu. Oleh kerana kita ni orang Islam, ajaran daripada Allah dan Rasul, setiap apa sahaja yang kita bercakap dalam bab agama ni, sama ada dalilnya daripada Quran ataupun hadis ataupun kedua-duanya. Ketika menyebut sifat riya ini, pengarang hafizahullah ta'ala telah membawa hadis riwayat Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asgharu." Qalu wa ma asy-syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juziya an-nasu bi'a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Maksudnya, sabda Nabi SAW, sesungguhnya apa yang aku paling takut menimpa kamu
menimpa kamu sekalian ialah syirik kecil. Disebut syirkul asghar. Syirk lepas tu asghar. Asghar ni makna syirik. Ni makna syirik kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya. Jadi sahabat ni apabila dengar dia tak faham, dia tanya. Apabila dia tak faham, dia rasa ada sesuatu yang dia ragu, dia tak tahu, mereka terus tanya sahabat Nabi SAW. Bahkan perangai orang Arab. Orang Arab ni dia tak pendang lama. Macam kita ni, kita rasa malu, tak tergamuk, rasa kuat hati, ku kata dia orang. Jadi orang Arab ni dia tak boleh pendang, dia tanya. Dia tanya. Sekarang pun orang Arab gitu juga. Termasuk orang Mesir, orang Yaman, orang Saudi. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni lebih lagi lah dipengaruhi oleh semangat iman, lagilah nak tanya. Kerana as-su'alu miftahul ilm. Bertanya itu adalah kunci kepada ilmu. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya, syirik kecil itu ialah riya. Kata Nabi SAW meneruskan sabdanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat. Jadi Nabi kata, sambung lagi, Nabi kata hari kiamat Allah Ta'ala berfirman. Jadi apabila membicarakan amalan-amalan kita ni, Allah Ta'ala berfirman, ketika di mana manusia dibalas dengan amalan yang mereka lakukan. Baginda bersabda, riya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, ketika mana manusia dibalas dengan amalan yang mereka lakukan. Tengah bagi pahala, Allah Ta'ala beri pahala ni, lalu Allah Ta'ala berfirman, pergilah kamu kepada orang yang kalian tunjukkan sifat riya di dunia dahulu. Dermung dulu, semayang ke, berzikir ke, derma ke, buat baik ke, mengajar macam saya ni, apabila niat nak tunjuk ke orang, maka Allah Ta'ala kata, mungkin cari orang dulu, orang hak mu nak tunjuk tu. Orang hak mu tunjuk tu, pergi dulu. Kita kadang-kadang hak jelas nampak lah. Kita kadang-kadang setengah-setengah tepat lah, mungkin bukan sini. Apabila nak semayang berjemaah, setengah-setengah tepat sini nampak comel, nampak alhamdulillah. Bukan gurau lah, nampak comel. Berebut sah depan, saya tengok berebut. Setengah-setengah tepat tu, Tok Imam paling derah. Jadi tak apa sungguh. Dah tersungguh. Imam paling masuk. Jadi padahal kita semayang ni berpuluh tahun dah. Semayang berjemaah ni, antara kelebihannya dia mari sah depan. Kita orang Melayu ni, kita persilakan kepada orang dulu. Ulama-ulama kata dalam bab duniawi, makan minum pitih mah ni tak apa, ambil lah, minumlah dulu, makan dulu. Tu bagus, al-isar dipanggil. Para sahabat dulu dia mementingkan saudaranya melebihi dirinya. Tapi dalam bab duniawi, dalam bab sedekah tak, dalam bab wuduk tak, dalam bab semayang tak, dalam bab baca Quran tak, dalam bab ibadat, dia mendahului diri dia. Jadi apabila mari sedekah ni, dia bersungguh. Masa bersungguh tu pula jaga pula selagi kerana Allah. Kalau saya kata tadi, kadang-kadang nampak jelas tu, setengah-setengah tepat, dia tak apa heran duduk depan. Lepas tu mari orang besar, contoh raja ada, dia buat gaduh dulu. Ada menteri contohnya, ada hak dia malu, ataupun ada tok guru, ada ustaz dia, lepas tu baru dia sungguh. Jadi hak tu kadang-kadang awal lagi nampak. Tapi walaupun begitu, tak boleh nak tuduh lah dia nak riak tu, tapi biasa berlaku gitu. Jadi maknanya Allah berfirman, kata Nabi SAW,
Kalau atas dunia dulu mu nak tunjuk mu riak ibadahmu, semayangmu, puasamu, derma ke, berjuang ke, mungkin cari dia. Lihatlah adakah kalian menemui apa-apa balasan di sisi mereka. Mungkin minta dengan dia, boleh ke tak? Jadi hak ni dia panggil macam soalan bocor ni. Allah ke awal-awal lagi dah. Soalan bocor seolah-olah. Maknanya akan berlaku pada hari kiamat. Akan berlaku pada hari kiamat apabila kita buat hak molek, bukan hak jahat. Ini bukan cerita minum arak. Ini bukan cerita berjudi. Ini bukan cerita berjudi. Riak-riak ni tak masuk dalam bab buat kerja jahat, kerja zalim. Hak ni hak cerita kerja comel, kerja ibadat, amal soleh. Tiba-tiba ia ada riak dalam hati dia. Dan riak pula orang lain tak nampak. Kita nak kita pesan-pesan, tak boleh, tak tahu. Tak tahu bahagian dalam hati. Allah dan dia sahaja. Nabi pun tak tahu, kecuali Allah beritahu. Jadi kitanya ambil peluang. Kalau kita di rumah, kita peluang, kita cerita ke anak-anak, anak isteri, supaya jangan riak. Kita pun tak nampak riak dalam diri anak kita. Dalam surah dalam masjid ni, apabila mari tajuk dia, kita cerita. Ataupun kalau berasa munasabah cerita, kita cerita. Jadi malam ni kebetulannya ialah tajuk syirik kecil. Syirik kecil itu nombor satunya antaranya ialah riak. Jadi riak ini Nabi SAW sebut pada hari kiamat Allah Ta'ala panggil hamba dia hak riak ni, pergi cari hak mu tunjuk ke dia dulu. Mu tunjuk ke dia. Asal nak buat molek, nak tunjuk ke dia, nak tunjuk ke orang besar, nak tunjuk ke orang hak dia malu, nak tunjuk makna ibadat dia ni. Jadi hak begitu pada hari kiamat Allah Ta'ala suruh pergi minta. Mu pergi minta, ada benda mu boleh. Jadi maknanya kita nak ikhlas lah. Dan ikhlas ni nak kena pupuk lah barang dalam hati. Barang ni barang dalam hati. Nak didik maknanya, nak sedar maknanya, nak sedar bahawa aku ni kerana-Mu ya Allah. Aku buat ni kerana-Mu. Kita nak semayang, sebelum nak semayang tu ada dah. Duduk kolah ambil semayang tu, mari dah. Dalam mari daripada rumah tu, mari dah ya Allah. Ikhlaslah aku ya Allah. Ikhlaslah aku ya Allah. Sebab tu dalam hadis, dalam Riyadhus Salihin, Nabi SAW sebut orang yang dapat kelebihan yang besar, dia mari masjid, mari surau nak semayang ni, dia berwuduk di rumah. Dia buat molek wuduk dia. Lepas tu dia mari dalam keadaan semata-mata ni memang nak semayang. Bukan nak jumpa kawan dia, bukan ada kerja malam ni dia nak menega, apa dah, memang semata-mata. Maknanya hak tu kelebihan dia besar daripada hak lain lah. Tak salah dia nak jumpa kawan dia, tapi kelebihan hak tadi tu maknanya daripada rumah dia berwuduk, lepas tu otak dia semata-mata dia nak semayang, dia panggil berjamaah. Lepas tu dia nak mengajar pula, ataupun dia nak mengajar pula, tu tambahan lain pula lah. Hak cerita hasmah jemaah tu semata-mata. Yang kedua dia panggil syirik kecil ini ialah bersumpah bukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bersumpah. Dalam Islam kita ni ada sumpah. Ada sumpah. Jadi syirik kecil ini kebanyakannya dia berlaku kepada orang Islam dah. Syirik besar ni semua berhala gitu, tak percaya ke Allah, percaya ke jin yang beri kuasa kepada dia. Hak tu biasanya orang-orang kafir lah. Hak syirik kecil ni dia mari gelabuk dengan kita dalam keadaan kita tak sedar. Tak sedar. Jadi apabila nak sedarnya, kita belajarlah. Kita dengar kuliah ni, kita baca buku ni, baca kitab ni, maknanya
Sebab tu kita orang Islam ni dia ada jadual. Dia ada jadual. Maknanya jadual dia tu dia tahu. Maknanya benda apa dia kena buat dalam sehari. Contohnya dalam sehari tu dia pergi ziarah kubur. Mak dia mati, ayah dia mati, dia boleh doa di rumah. Dia berdoa di rumah pun boleh, tapi dia pergi juga ziarah tu. Antara tujuannya ialah sunnah Nabi. Antara tujuannya tazkirah, untuk proses hati dia biar ingat ke mati. Tengok kubur. Lepas tu masa berjalan di kubur tu pula jangan lakah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi ke kubur boleh pahala sepatutnya, tapi kadang-kadang jadi dosa pula. Tak hormat, maknanya kawan-kawan kita, orang Islam kita hak mati, kita pakai lakah. Ada semua tu duduk terus atas dia batu nesang, kena batu nesang comel sikit, ataupun ada macam benda apa dia panggil, macam seming tu, cokor duduk atas tu. Makna kalau kira kau duduk atas perut dia lah, kena molek duduk atas kepala dia lah. Jadi hak tu dilarang lah buat begitu. Jadi sepatutnya boleh pahala, kadang-kadang boleh dosa. Jadi nak ceritanya, kita ada masa sepatutnya. Kubur, ada orang kapal potika, berjam pula duduk di kubur. Kubur ni bukan tempat lama. Ramai duduk tempat lama gitu, jadi tak berasa apalah pula. Kita nak mengingatkan kita supaya ingat ke mati, bersiap sedia ke mati. Waktu sembahyang berjamaah dia pergi ke, dia baca Quran di rumah. Jadi dia bagi, ni masa dia belajar, kena masa dia belajar, ni masa dia baca. Jadi jumpalah tajuk-tajuk bagaimana dalam Islam ini dia tidak boleh riak, dosa kecil, syirik kecil, dan juga ialah bersumpah, bukan dengan Allah. Macam kita dulu masa budak-budak dulu, sumpah dia panggil kekok. Sungguh hamba kekok apa dia ingat dah dia. Lebih kurang gitulah. Kekok dia kata. Kau tu bukan sumpah gitu. Sumpah kekok. Tak jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar ni kita kena ingatlah bahawa sebut Ibnu Umar, dia adalah anak Sayyidina Umar. Nama dia ialah Abdullah. Abdullah. Kita kalau boleh, paling-paling tidak beberapa orang sahabat Nabi, tu biar kita tahu berapa orang. Abu Hurairah ke, Abu Hurairah nama dia Abdul Rahman. Abu Hurairah tu gelaran nama dia Abdul Rahman. Antaranya juga kita kena ingat, antaranya Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar ini antara ulama besar para sahabat. Dia ada beberapa orang ulama besar para sahabat ni, antaranya ialah Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni antara hebat dia kasih ke Nabi. Dia nak pergi masjid Nabi tu, nak pergi masjid Nabi. Jadi dia tengok, dia hitam Nabi lalu ke mana. Jadi apa dia hitam tu, dia tengok Nabi tunduk bawah pokok, lalu pokok khema. Nabi tunduk. Jadi apabila Nabi wafat dah, dia tiru lagi. Sesungguhnya kalau ikut tak dia tiru dalam bab begitu. Tapi tak apalah, dia memang terlalu kasih ke Nabi ni. Lalu ke pokok tu, apa dia panggil daun dia tu, kelepah dia tu tinggi dah, tak dia tunduk dah. Tapi pada dia ni sangat kasih kepada Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Umar, man halafa bi ghairillah faqad kafara atau asyrak. Maksudnya sesiapa yang bersumpah bukan dengan Allah, bukan dengan nama Allah, sesungguhnya dia kufur ataupun syirik. Dia kufur ataupun syirik. Jadi sebab tu apabila sebut kufur syirik ini, kalau kita ngaji, yang pertama kita ngaji, kita kata nak kata dah habis, semua kita dah habis, tak jumpa tajuk. Contohnya kita kadang-kadang kata kat orang ngaji dah habis, saya kena kau dia nak marah saya kata ngaji dah habis. Padahal siapa dia ada hak habis, dah habis seorang. Nabi Muhammad seorang je habis. Agama lah, bab dunia Nabi pun dah habis juga. Hak zaman lain ni banyak mana lagi hak baru jumpa ni.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajar manusia apa yang dia tak tahu. Hak dia tak tahu, hak keliang-keliang ni pula ni. Sebab tu Al-Quran ini, apabila ayat-ayat yang berkait dengan langit contoh, yang berkait dengan bumi, yang berkait dengan matahari, mungkin ulama-ulama tafsir di zaman dulu dia ulah tak kena. Pasal masa tu alat tak ada lagi. Bak semayang habis dah, bak puasa habis lah. Apabila bak duniawi ni, bak dunia ni, bak bumi, bak langit ni, kadang-kadang tak jumpa. Ataupun tafsir tu tak kena. Mari ulama hari ni, apabila alat-alat moden ada ni, dia nak tafsir benda yang berkait dengan bulan, matahari ni, kena hak learning. Jadi ngaji dak habis ni, dak habis belaka. Jadi apabila dak jumpa tajuk ni, Allah Ta'ala kata sesiapa yang bersumpah tidak menggunakan nama Allah, dia kufur. Allah kafir. Dan asyrak, dia syirik. Kita semangat pula contoh. Kita semangat ngaji pula tak jumpa tajuk ni, balah pula dengan puak lain contoh, ataupun dengan parti lain kita kata. Tiba-tiba hak nun buat, hak nun buat contohlah buah. Kita jumpa dah hadis. Hadis sebut siapa bersumpah tidak guna nama Allah, guna nama lain, apa dia? Kafir. Au asyrak, syirik. Oh, kita jumpa peluru lah ni. Jadi sebab tu bahayalah. Mana ustaz-ustaz, ulama-ulama apabila dia berlawan, kena berhati. Hukum dia tu bukan zaman ni saja, zaman-zaman dulu, termasuk zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i. Sepanjang zaman ada pergaduhan. Cuma pergaduhan itu sama ada terlalu ekstrim, melampau, takfiri ataupun tidak, itu terpulang. Tapi berlaku pertembungan tu. Apabila berlaku pertembungan, kena berhati kita. Berhati pasal tumpik mulut tu, orang lain ni ganah, orang lain ni ganah. Jadi apabila jumpa ayat-ayat Quran, hak kufur, hak syirik ni, kita ni nak lawan hak nu ni, Allah suka sangatlah. Allah jumpa dah. Tu dah. Malam ni aku nak faham parah ni. Kalau kita ceramah lah. Kalau kuliah lah. Nabi sebut, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Sesiapa yang bersumpah dengan selain daripada Allah, sesungguhnya dia kufur ataupun syirik. Jumpa dah peluru. Jumpa peluru. Jadi tembok dulu. Tembok kita dah faham. Dia panggil tafsir hadis tu ataupun syarah hadis tu. Syarah hadis dengan ngaji suku. Yang pertama, ngaji hadis tu nak tahu sahih ataupun tidak. Kita mengaji hadis, hak ulama-ulama lah kita katanya, hak ustaz-ustaz. Yang mengaji hadis tujuan yang pertama ialah nak tahu sahih ke tidak. Sahih ke tidak ni. Kalau sahih mutawatir ke tidak. Hadis mutawatir ke, hadis masyhur ke, hadis ahad ke, hadis ni. Ada tak hadis-hadis lain yang menyokong contoh. Dan yang keduanya ialah kita nak memahami hadis tu. Dah tahu dah sahih. Dah tahu dah sahih hadis ni. Kita nak faham pula. Apabila sebut kufur tu ada dua jenis. Apabila sebut syirik tu ada dua jenis. Kita ni bersemangat. Kita nak pukul puak lain. Geng lain. Jadi bila jumpa ni, perawak tebang lu. Kapir kita. Syirik kita. Rupanya dalam hadis ini, kufur ni ia panggil kufur nikmat. Ataupun syirik kecil dia panggil. Syirik kecil. Berdosa lah, memang berdosa. Apabila bersumpah selain dengan nama Allah, besarlah dosanya. Sehingga Nabi sebut sebagai kufur, sebagai syirik. Tapi tidaklah kafir nikmat, tidaklah kafir akidah. Kalau kafir akidah kena mengucap semula. Memang adalah orang apabila dia semangat ni, dia sumpah lain daripada nama Allah. Orang Arab pun buat benda ni. Orang Arab lagi lah, saya rasa orang Melayu tak berapa. Dia bersumpah dengan matahari, dia bersumpah dengan bulan. Macam kita kita cakap-cakap semangat tu kata lampu ni jadi saksi. Tapi boleh tahan itu bukan sumpah. Tapi benda gitulah.
Lata ni, dia balah ke kawan dia. Lata ni dia saksi kita dua orang ni. Hak Arab tu dia bersumpah lah dengan unta ke. Dia bersumpah. Jadi apabila bersumpah semangat ni, maka dosa besar dia. Dosa besar sehingga disebut sebagai syirik. Lalu ulama kata syirik kecil. Kufur nikmat. Tapi kita apabila semangat ni ulah ni berlawang pula ni, maka mudah kita nak gopoh, orang panggil dalam hukum. Sebab tu apabila kita tengok yang jadi gini ni ada kedua sebab lah. Yang pertama kurang faham, yang kedua ada perbalahan. Krisih menyebabkan dia menjatuhkan hukum tu dengan cepat. Dengan cepat. Banyak bentuk bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah bersumpah dengan nama Nabi. Tak boleh juga dengan nama Nabi. Dengan nama Nabi tak boleh. Sebab tu kita bersumpahnya dalam Islam wallahi, tallahi, billahi. Lepas tu bersumpah pula Nabi ajar sekiranya kita sumpah tapi nak buat benda tak boleh. Apabila nak buat ada molek, kita kena langgar sumpah tu. Kita kena langgar sumpah tu, lepas tu bayar kafarah. Bayar kafarah. Kita sumpah barang tak molek, kita nak buat benda tak molek, kita sumpah. Kita kena langgar bayar kafarah. Kaabah pun tak boleh juga. Kaabah pun tak boleh juga. Bersumpah dengan Kaabah. Bersumpah dengan wali. Wali. Tak boleh juga. Tak boleh. Pembesar negara, ada juga. Kemungkinannya orang-orang Arab ni, mereka ni guna benda-benda macam ni. Kita rasa tak berapa jumpa lagu begini ni. Tanah air, nenek moyang dan lain-lain makhluk. Macam saya kata tadi lah, unta ke, dia sayang sangat unta dia, ataupun hebat satu-satu zaman tu unta, ia pun bersumpah dengan nama unta. Hal tersebut kerana dengan bersumpah selain daripada Allah Subhanahu wa taala berarti membesarkan perkara yang dijadikan bahan sumpah tersebut. Jadi memanglah kalau orang sumpah ni dia guna tu pasal dia anggap besar benda tu. Kaabah contohnya, besar benda tu. Ada kalau unta dia comel ke contohnya. Jadi tak boleh. Lagu mana hukumnya? Haram. Mana hujahnya? Hak hadis tadi. Tapi hadis tak disebut kafir. Hadis tak disebut asyrak, syirik. Tetapi ulama-ulama lah yang pakar, yang memahami maknanya apa dia hadis-hadis ini menafsirkan, menafsirkannya. Perkara yang sewajarnya dibesarkan dan disucikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan. Ibnu Umar juga ni. Tadi hadis tadi man alaf tadi daripada Ibnu Umar riwayat. Orang lain mereka ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Imam Bukhari tak ada zaman ni, dia tak boleh kata Nabi beritahu ke dia, tak boleh. Dia boleh ambil cerita hadis ini daripada tabi'in. Lepas tu mari ke sahabat. Ataupun mari pada tabi'in sahabat, mari kepada Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, la tahlifu bi abaikum, jangan kamu bersumpah dengan ayah-ayah kamu, maknanya nenek moyang kamu. Jangan bersumpah. Jadi Nabi kata ni, larang ni, maknanya di zaman Nabi dulu berlaku ni orang-orang Arab ni dia bersumpah demikian. Sebagaimana yang dimaklumi dalam agama, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala secara dusta adalah salah satu daripada dosa besar. Kalau kita sumpah pula, sumpah betul dah, wallahi dah, tallahi dah, billahi dah, tapi kita bersumpah di atas perkara yang salah. Pelawak mana? Bohong Allah. Maknanya satu bab pula, jadi dosa juga. Jadi sebab tu kita orang agama ni, asalnya orang agama ni baik.
orang agama ni baik. Pasal tindakan harian dia tu agama, hukum hakam, ayat Quran, dalil. Tapi oleh kerana kita manusia ni kadang-kadang ada kepentingan, nafsu kita lebih kuat daripada iman kita, menyebabkan kita ni nama orang agama tapi tak jadi juga, tak jadi contoh. Tak jadi contoh. Jadi sebab tu kalau kita tengok bab riak macam ni cerita, bab supoh pun ada, macam-macam tajuk, maknanya comel lah kita ni kalau ikutnya. Tapi kadang-kadang kita lemah. Kita lemah. Apapun kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syirik, meskipun syirik kecil, adalah lebih besar daripada segala dosa besar berdasarkan pendapat fuqaha sahabat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Jadi walaupun dia panggil dosa, dia panggil apa, syirik ni syirik kecil, syirik kecil, tapi nak banding dengan dosa biasa tu, dia besar. Dia besar. Jadi sebab tu mudah-mudahan kita jaga hal-hal seperti ini. Seterusnya yang ketiga, memakai gelang atau benang. Memakai gelang ataupun benang. Masa kita budak-budak dulu kan jenggot, tengok orang demang dia bawa benang warna hitam gitu. Dia bertekuk pun ada tangkai mungkin dipanggil. Menurut Al-Qaradawi rahimahullah, tauhid tidak menafikan pengambilan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada alam ini. Ilmu tauhid kita belajar ni sebenarnya ia dak halang asbab. Kalau asbab tu betul macam penado contoh, jelas-jelas kita makan ada mawad, ada bahan yang boleh hilang apa demam kita contoh. Tak apa lah. Tak apa. Kalau tali hok hitam tadi tu cek memang ada bahan. Ada bahan kandungan yang boleh hilang batuk. Kita pun bertekuk. Tak apa. Ni tak kepercayaan, dia panggil khurafat. Sebab tu baru ni kan ada timbul orang pakai batu daripada Jepun ke apa. Jadi ustaz-ustaz ni bahalah. Orang ni kata tak apa, orang ni kata tak boleh, orang ni kata tak apa. Ya benda baru gitulah. Jadi kalaulah kita pakai tu tak ada apa-apa, percaya saja, tu tak boleh. Tapi apabila dicek batu tu ada bahan yang memang dia apa tepuh dengan kulit kita ni, dia membantu. Contohnya kalau kita kata demam jadi sejuk katakanlah, maka tak apalah gitu. Ni kalau tali apa benda benang tu memang tak ada benda satu. Semata-mata maknanya jadi kepercayaan karuk lah. Penado tu dia tak bukan khurafat. Memang kalau kita pergi cek munasabah makan pun ada berasa sungguh. Maknanya hilang batuk ke demam ke, sakit orak ke, tu tak. Jadi hak tak boleh ni semata-mata kepercayaan. Misalnya seperti menggunakan makanan untuk kenyang. Ni tak apalah. Air untuk hilangkan dahaga, ini asbab, dipanggil sebab-sebab. Obat-obatan untuk rawatan. Obat-obat untuk rawatan, tak salah. Dan senjata untuk mempertahankan diri. Bahkan perkara lain yang Allah Subhanahu wa taala jadikannya sebagai alat untuk sampai kepada musabbab. Itu tak apa. Cuma hak tajuk kita tadi memakai gelang. Gelang tu mungkin macam ke tali dan benang. Seorang pesakit menemui doktor dan doktor memutuskan pesakit tersebut perlu menggunakan obat-obatan tertentu, melakukan pembedahan ataupun lain-lain. Kemudian pesakit tersebut melakukan apa yang disarankan oleh doktor. Itu sama sekali tidak keluar daripada ruang lingkup tauhid. Tak bercanggah dengan tauhid, tak bercanggah dengan iman, tak bercanggah dengan takwa, tak bercanggah dengan Islam, tak bercanggah. Sebaliknya, perkara yang menafikan dan bertentangan dengan tauhid adalah merujuk kepada
pengambilan perkara-perkara yang tersembunyi, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil benda-benda kepercayaan ni tak ada apa-apa. Tapi munasabah zaman kita ingat hok main tali ni, dia mari pasangan dia dah. Memang zaman tu memang gitu. Contoh zaman tu, kita kata kalau di kampung-kampung kok berjudinya kuat, belagayangnya kuat, semoh patahnya kuat, masa tu tahu acoknya kuat. Jadi dia mari sepasang, jadi sakit demam dia main toreh biar dinding lah. Main pacar, kalau pokok-pokok tu tengok dia pacar, takut kita nak pergi makan. Pecah perut dia kata. Lepas tu dia pakai ni apa macam kata tadi, dia panggil macam benang hitam, ada hak pun tekok. Jadi memang zaman tu jadi macam sepasang zaman tu. Maknanya benda tu wujud di kampung-kampung kepercayaan. Jadi hak ni lah yang dianggap sebagai maknanya syirik kecil. Ia bagi menghapuskan bala yang berlaku ataupun mengekalkannya daripada berlaku. Antaranya memakai gelang daripada logam tertentu ataupun benang yang diikat pada lengan. Dalam hadis riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu menjelaskan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam absara ala adudi rajulin halqatan urahu qala min sufrin faqala wayhak ma hadhihi qala min alwahinah qala amma innaha la taziduka illa wahnan imbizha anka fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Maksudnya Nabi SAW melihat satu gelang pada lengan seorang lelaki di zaman Nabi. Kata Imran, aku melihat dia berkata, besi daripada warna kuning. Nabi SAW bersabda, celakalah engkau. Apakah ini? Lelaki itu menjawab, tangkal yang dapat menghilangkan kelemahan. Jadi gagah maknanya apabila pakai. Nabi SAW bersabda, benda ini tidak akan menambahkan malaikat kelemahan sahaja. Jadi Nabi kata ni tak boleh ni. Jadi lemah, lemah. Bukan gagah ni. Buanglah. Nabi kata buang. Nabi kata buang. Jika engkau mati dalam keadaan ia berada pada lenganmu, engkau tidak akan berjaya selama-lamanya. Maknanya Nabi SAW larang. Nabi SAW larang. Tapi Nabi tak kata kafir dia. Walaupun dia buat tu, dia panggil syirik kecil. Syirik kecil. Rasulullah SAW membantah keras tindakan yang dilakukan oleh lelaki itu sebagai satu amaran supaya menjauhi syirik. Jadi Nabi marah tu tujuannya nak khabar besar benda tu. Benda tu dosa tu besar, dan nak mengingatkan kepada orang kemudian bahawa Nabi SAW sangat marah, sangat murka. Maknanya benda tu bahaya. Ia juga bagi mengajar para sahabat supaya menutup pintu yang dapat menyumbang kepada syirik. Jadi kalau lock benda-benda macam ni, ya akhir sekali sebenarnya ia pergi kepada syirik besar sungguh. Ia pergi kepada sembah. Sebab tu macam ulama-ulama duk marah mai kubur dak lalu. Mai siung kubur lah pula, apa dia mai makna gosok-gosok kubur. Jadi ambil berkat lah. Memang jalan-jalan tu membawa kepada syirik besar akhirnya. Syirik besar. Dan sebab tu ada ulama cerita bahawa pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, katanya riwayat sahabat-sahabat jumpa dengan satu kubur Nabi Dania. Satu kubur.
Jadi apabila tahu kubur Nabi ni, masing-masing nak minta dia panggil, nak minta doa. Bukan nak doa ke dia. Doa dia memang berat dah. Nak doa ke Allah tapi nak pergi duduk kat kubur. Pasal ke berkat. Bila nak doa mai kubur. Bila nak doa mai ke kubur lain tak jadi. Apa hang gitu. Dan saya masa duduk belajar di Syria dulu, saya aja dengar. Ulama juga. Benda ni hak baik pun ulama, hak jahat pun ulama, hak sesat pun ulama, hak betul pun ulama. Saya duduk di Syria dulu. Seorang ulama tu dia sebut no. Tapi saya ada dah pahamang tu. Pahamang tak belaga dengan pahamang tu. Saya dah ada masa tu, alhamdulillah, ada dah pahamang bahawa saya tidak terima semudah-mudahnya walaupun ulama yang ajar. Dia kata nak berdoa mustajab pada malam sekian-sekian, malam Rabu lah contoh. Malam. Pasal kubur duduk dalam masjid dia nu. Kubur besar-besar wali-wali yang dianggap wali dalam masjid. Jadi boleh pergi malam lah. Kalau kubur dah bukit tu, ada pergi. Jadi malam Selasa kubur ni, malam Rabu kubur ni, sesiapa yang ada hajat, ada apa nak minta dengan Allah, dia main gitu. Maknanya sebab tu kita ni kena berhati-hati maknanya. Jadi Sayyidina Umar apabila dengar sahabat ada orang yang mungkin tabi'in ke apa, ataupun di kalangan orang awam yang kurang faham ni, mari nak berdoa, doa situ. Kita ni kan macam-macam hajat. Kita manusia ni nak pitih lah, nak jawatan lah, nak rupa comel lah, macam-macam. Jadi kalau ada benda-benda ni, lah. Orang kata ada kubur berkah ni, pergi. Tahu di Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu, Sayyidina Umar sekat. Bukan saja sekat, marah, larang akak kubur tu, gali. Pergi tanam kat lain, buat 13 kubur. Buat 13, lepas tu tak salah satu daripadanya. Biar orang Kediang mari tak jumpa cari orang mana ni. 13 ada kubur maknanya bersungguhnya Sayyidina Umar nak jaga daripada benda yang bawa syirik. Sebab tu Sayyidina Umar juga yang larang orang ambil berkat di pokok yang disebut dalam Quran, di Hudaibiyah, tahta syajarah. Sebut dalam Quran tahta syajarah, makna pokok tu sebut. Orang kemudian ni apabila tahu Hunggah ambil berkat, ambil daun ke, ambil itu, ambil ini. Sayyidina Umar tahu, Sayyidina Umar suruh tebang. Jadi banyak cerita Sayyidina Umar ni dia jaga benda tu. Antara juga Sayyidina Umar pergi jumpa Hajarul Aswad, pergi ke Hajarul Aswad, tempat dia kucuk, Nabi kucuk, sahabat kucuk, dia pun kucuk. Sayyidina Umar kata, wahai Hajarul Aswad, aku tahu kamu ni tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Tapi oleh kerana aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kucuk, aku kucukmu. Aku kucukmu kerana itu. Jadi biar kita jelah gitu maknanya. Kita dengan Allah ni biar kita jelah. Kita dengan Nabi ni biar kita jelah. Nabi tu siapa? Allah tu siapa? Ulama tu siapa? Ustaz tu siapa? Jangan kita akak sesuatu tu keterlaluan. Rosak kita. Biar kita kenal wahyu Allah, kedudukannya di mana, hadis-hadis Nabi duduk di mana, pandangan-pandangan ulama duduk di mana. Boleh berbeza ataupun tidak pandangan ulama ni. Wahyu Allah kita kat tangan selendar, hadis-hadis Nabi kita kat tangan selendar, kita tak berani nak kata berbeza pula tak. Tapi kedudukan pandangan-pandangan ulama boleh kita berbeza. Allah kalau tak boleh beza, ulama berpuluh-puluh ribu, berpuluh ribu. Pegang ni canggah ni, pegang ni canggah tu, pegang ni canggah ni. Dah lawan ulama kita. Bukan gitu. Kedudukan wahyu kita kena tahu, hadis-hadis Nabi kita tahu. Barulah kita maknanya buat sesuatu tu betul dan tepat. Seterusnya oleh kerana itu Huzaifah ibnul Yaman terus membuang benang yang ada pada tangan seorang pesakit ketika beliau mengziarahinya. Ada sungguh zaman tu maknanya. Ada sungguh. Di zaman Nabi dulu ada sungguh. Orang Arab zaman dulu ada sungguh. Jadi kalau kita ambil Kediang ni pun maknanya ada kepercayaan
hak mari daripada Arab. Banyak sebenarnya hak kita duk buat ni. Hak betul pun mari ikut Arab juga. Hak karut pun mari ikut Arab juga. Mari ikut Arab juga. Kita pergi ni ada juga sini kita kata. Ada juga. Hak main kubur-kubur ni. Dini pun main juga. Dari Arab tu. Asal jumpa kubur sahabat Nabi. Dan sebab itulah munasabah Muhammad bin Abdul Wahab. Orang kata Wahabi itu di zaman dia lahir itu, Allah keterlaluan duduk main di kubur-kubur. Dan sebab tu kubur-kubur apa dia di Arab Saudi sekarang, khususnya di Ma'la di Mekah tu dan Baqi' di Madinah, tak ada nama habis. Tak ada nama. Kalau tahu nama, Syiah mari puja. Orang-orang tasawuf kan yang itulah yang sesat mari puja. Jadi akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab buang habis, tak tahu hak siapa. Tak tahu hak siapa. Tujuannya situ. Bukan tak ada sebab, ada sebab. Dan sebab tu di Madinah hari ini, kubur tu, kawasan kubur Baqi' tu, dia ada masa dia pukul sekian buka, pukul sekian tutup. Kalau lock 24 jam, lesar. Maknanya walaupun dia tak tahu kubur mana pun, tu pun ada di kalangan Syiah yang teka, yang ada hak dia teka juga. Hak ni kubur maknanya anak beranak Nabi. Jadi mereka ni Syiah ni dia suka hak anak beranak Nabi. Jadi maknanya kecelaruan ini sepanjang zaman. Kita tak berani, ada orang berani. Kita tak suka, ada orang suka. Kita tak mau sesak, ya wahyu sesat. Kerana kepercayaan tadi. Pandangan apa dia, manusia tu akalnya berbeza. Jadi Huzaifah ibn Yaman terus membuang benang yang ada pada lengan seorang pesakit ketika beliau menziarahinya. Benang itu dilihat dengan tujuan bagi mengelakkan demam. Tak boleh demam. Beliau seterusnya membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Maksudnya, dan orang yang beriman kepada Allah, kebanyakannya mereka tidak beriman, dan orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka yang tidak beriman kepada Allah, malaikat mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Jadi maknanya benda macam kata tali tadi, tangkai, gelang, benang, hak tak ada mengait dengan perubatan yang betul tu, dia panggil khurafat. Hak ni tak panggil bid'ah ni. Hak ni dia panggil khurafat. Kepercayaan dia panggil karut-marut yang boleh membawa kepada syirik kecil. Walaupun syirik kecil, dia besar nak dibandingkan dosa-dosa biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh tanya kan? Ini tak ada tanya hak tagar ni lah.